Kampung saya lah. Kampung saya paling cantik sekali kat Malaysia, Kampung Sungai Padang, Perlis. TikTok pada saya satu benda, satu aplikasi yang memang guru-guru patut menceburkan diri ke sana, tapi kita bawa kepada pendidikan lah. Kita pergi ke sana dan kita educate the people there lah. Sebab most of our young generation tu sudah duduk kat sana sekarang. Okay, so TikTok, silakan ber-TikTok depan ni. X. Okay. Hari-hari main catur dengan X, hari-hari makan dengan X. Tak tahu pula. Berikan beberapa aspek yang diambil kira oleh cikgu sebelum memulakan pengajaran secara atas talian, termasuk penilaian sewaktu PKP ataupun sekolah tutup. Saya pastikan dulu murid saya bersedia dulu dari segi mental dan emosional, barulah saya tengok kepada kesediaan dia orang untuk benda-benda yang fizikal nak belajar. Itu pun tak ada paksaan. Saya rasa macam kalau you all rasa you are happy untuk belajar, so go on belajar. Saya tak ada paksaan kepada murid saya. Dan untuk saya sendiri, sebelum saya orang kata apa, memilih apa benda yang saya nak buat, banyak benda juga yang saya fikirkan. Contoh macam tadi, saya fikirkan kalau daripada segi kesesuaian di rumah saya untuk mengajar tu, itu satu perkara lah. Satu lagi adalah dari segi konten tu, maksudnya apa pendekatan saya nak pakai kan, maksudnya saya nak gunakan platform apa. Lepas tu macam mana cara penyampaian konten tu sendiri, saya nak buat dalam bentuk video ke, saya nak buat dalam bentuk slides je ke, ataupun dalam bentuk sekeping gambar saja hantar through WhatsApp. So benda-benda tu saya ambil kira juga, dan bila nak jalankan sesuatu PDPC secara online tu, saya akan clarify dulu, jelaskan dulu apa objektif daripada pembelajaran tu. Maksudnya murid dia clear, dia akan belajar pasal apa yang dia patut tahu, maksudnya objektif tu betul-betul dapat, dan kemudian barulah saya buat. Dan kemudian biasanya saya akan share dengan Google Form lah untuk test balik dia orang, lebih kepada penilaian lah. Jangan risau, saya jawab semua soalan. Oh my god. Jangan tanya soalan susah. Sebenarnya saya tak adalah lemah, tapi saya takut dengan bukan takut lah, geli lah sebenarnya dengan satu binatang, dan saya jarang expose dengan orang. Sebab by the time you expose you punya weakness tu, nanti orang akan gunakan you punya weakness tu kan. Saya tak suka dengan kata puru. Tanpa menggunakan kalkulator, berapakah 30%? Okey, 30%. 3 ada berapa minit ke tak ni nak jawab? Saya jawab 108.38 ke berapa tak? Memang tipu lah, salah. Sekejap. Macam salah. Yeah. Dapat detik dishwater. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Nombor satu ni. Macam okey lah. Okey, kamu nak lagi soalan? Dengan SOP penjarakan sosial, bagaimanakah PAK 21 dapat dijalankan dan berikan contoh? Okay. So, yang pertama antara benda yang supaya saya nak jaga social distancing tu, dan juga beberapa benda yang tak dibenarkan dalam new norm kita mengikut SOP adalah macam contoh, perancangan guru tu kena lebih ekstra sikit lah. Maksudnya kita kena fikir lah. Okey, kalau benda ni nanti walaupun dia buat dalam kumpulan, tapi nanti dia akan berkongsi bahan, dia akan bersentuh. So kita cuba elakkan benda-benda macam tu. Dia masih dalam kumpulan, tapi maksudnya kita bahagi step-step dalam eksperimen tu kan banyak kan. Jadi macam
okey, step 1 sampai 2 ni okey, orang A yang buat. Step yang seterusnya tu orang B. Jadi macam saya kata tadi lah, fasa guru merancang tu sebenarnya lebih banyak lah berbanding daripada sebelum ni, tetapi benda tu masih boleh dibuat pada saya, tak ada masalah. Dan saya setuju dengan bila Kementerian Pendidikan sendiri sangat mengesyorkan dua pendekatan ataupun dua strategi yang guru boleh gunakan, iaitu kaedah blended learning ataupun pembelajaran teradun yang menggabungkan online learning dan juga face to face punya session, dan satu lagi adalah project based learning. Maksudnya dua benda ni akan support kepada apa yang guru buat, dan memang betul saya sendiri pun banyak gunakan blended learning, saya banyak gunakan flip classroom. Jadi murid saya tu dia dah belajar kat rumah, dia dah tengok dah eksperimen tu pasal apa, dia datang ke kelas, dia terus boleh run saja eksperimen tu. Jadi macam benda tu mempercepatkan lah, jadi mengurangkan kita punya macam keterlibatan masa tu, maksudnya dia dah tak payah nak mingle around apa semua kan. So dia boleh duduk kat tempat dia dan dia boleh buat ikut peranan yang dia dah ditugaskan sebelum tu lah. Apakah cabaran tambahan yang akan dilalui oleh guru dan pelajar oleh kerana SOP penjarakan sosial? Okey. Even kalau buat eksperimen pun sebenarnya sebelum ni saya suka je panggil budak untuk datang berkumpul, tengok dekat-dekat kan. Kita buat demonstrasi, tapi sekarang ni macam tak rapat kan, sebab macam saya terpaksa buat dalam kumpulan yang kecil. Maksudnya saya panggil, okey 5 orang dulu, lepas tu dah habis cerita saya panggil pula 5 orang lagi. Macam itu antara cabaran lah yang saya terpaksa lalui sekarang, tapi saya rasa macam in another way, saya suka tengok daripada side yang positif. Saya rasa macam itu lebih bagus, sebab dulu kan ramai-ramai, kita pun tak tahu siapa faham, siapa tak faham kan. Kita susah sikit lah nak access kita punya murid tu. Tetapi bila kita ada kelompok yang kecil, kita ada macam 5-6 orang, kita macam okey, kita boleh check on everybody, semua pun faham kan. Boleh, tapi kita ada kekangan masa lah kat situ. Tapi benda tu macam saya kata tadi, saya suka tengok daripada sudut positif. So maksudnya murid dah dapat, sebab tu saya perlukan bantuan-bantuan dari segi macam contoh blended learning, flip classroom yang akan mempercepatkan masa saya dalam kelas. Okey. Cepatlah bila nak makan jelebi ni. Okey, apakah pendapat Cikgu Helmi tentang pindaan takwim persekolahan tahun 2020 ini? Inilah yang orang kata, inilah masa yang sesuai untuk kita jadi frontliners, sebahagian daripada frontliner bersama frontliner lain dekat kesihatan, dekat pertahanan, dan kita orang kata apa? Cuba menyumbang ataupun berikan yang terbaik lah. Lagipun baru inilah kali pertama kan dia berlaku kan. Jadi macam saya rasa mungkin kita boleh consider sikit, mudah-mudahan dengan kita membantu murid kita ni, nanti kita pun akan dibantu juga pada saya. Jadi macam semua orang kena tenang-tenang saja, cuba buat sehabis baik yang kita boleh buat, dengan harapan yang kita buat tu pun untuk murid kita, bukan untuk siapa-siapa. Walaupun ada yang petikai kata macam kita dah bersungguh-sungguh mengajar masa PKP lah apa, tapi saya rasa macam itulah saya cakap, inilah masa kita untuk menjadi adiwira di pendidikan. Apakah aktiviti PAK 21 yang sesuai untuk memudahkan penghabisan silibus? Kalau untuk masa sekarang ni, guru tu kena ada kemahiran. Maksudnya dia kena ada kemahiran konten yang mana dia tahu konten A ni kita boleh gabung dengan konten yang mana, ataupun dia panggil kalau tak okey, dia panggil unboxing curriculum, iaitu kita rungkaikan curriculum tu, kita pecahkan, kemudian kita tengok kat mana yang kita boleh combine. Sama ada kita combine subjek yang sama macam sains dengan sains, saya tengok mungkin bab 10 saya boleh combine dengan bab 5 contoh, ataupun mungkin saya tengok bab 10 dalam sains ni sama je dengan bab 7 dalam geografi. So itu dia panggil unboxing curriculum. Yang itu pun kita boleh buat satu kelas yang sama, tetapi kita jalankan sekali. Maksudnya saya terus rancang dengan cikgu geografi tadi. So kita collaborate, kita buat satu lesson yang boleh cover objektif pembelajaran dalam geografi dan juga dalam sains. So secara tak langsung satu aktiviti tu kita dah dapat untuk dua-dua. Jadi benda tu boleh mempercepatkan. Selain daripada tu, benda-benda macam project based learning, maksudnya kita buat tugasan yang kita bagi kepada pelajar, minta dia orang buat kat rumah, dia orang cari sendiri. So datang ke kelas, kita banyak masa untuk kita discuss dengan dia orang. So benda-benda macam tu sebenarnya
sangat membantulah untuk untuk mempercepatkan silibus tu habis. Oh my god, teka-teki ke? I hate this. Kuda apa yang tiada kaki? Kuda apa tak ada kaki? Kuda kepang? Oh betul. Senang sangat. Siapakah yang mempunyai pengikut teramai di Instagram? Oh, siapa kalau tak salah saya yang telur tu betul lah? Oh, okey. Yeah. Saya ingatkan Beyonce ni. Saya mengharapkan nasib baik sekali lagi. Besar gila. Aktiviti PAK 21 yang mana sesuai untuk menerangkan benda yang gaib. Contoh malaikat dan hari kiamat. Biasanya kalau macam aktiviti yang macam ni, sebab macam contoh dalam fizik dengan kimia pun kita ada belajar benda-benda yang kita tak nampak tau, student tak nampak. Contoh macam proton, elektron, benda-benda tu tak nampak kan, partikel kan, fizik. Dia belajar, bagi saya prefer untuk student pergi cari maklumat tu gunakan rujukan. So kalau macam nak belajar pasal tajuk yang malaikat dengan alam gaib ni, diorang boleh gunakan internet. Tapi kalau internet pun dia kena dapatkan resource yang betul lah. Jadi itu peranan guru untuk make sure yang rujukan digunakan oleh guru tu adalah kata apa betul lah. Tak ada yang macam ajaran sesat punya ke kan. Sama juga dengan partikel tadi tu, saya akan minta dia orang cari daripada sana. Mungkin dia orang boleh buat dalam bentuk folio macam tu lah. So kita boleh, kemudian kita boleh tengok. Biar dia discover benda tu sendirilah pada saya. Dan peranan guru kat situ adalah untuk facilitate to make sure that dia punya resource tu trustable lah. Okay. Bagaimanakah cara untuk membantu pelajar yang lemah supaya berminat untuk terlibat dalam aktiviti PAK 21? Sebenarnya dia nak tau, rasa macam okey saya pun nak buat, saya pun nak nampak macam budak cerdik. Okay, so yang penting saya nampak adalah pada aktiviti hands on untuk membuatkan dia rasa macam berminat nak belajar. Dan guru kena realistik jugalah, maksudnya selain daripada pengawasan yang betul-betul bersungguh tu, kita setkan apa kejayaan untuk setiap kelas tu supaya sesuai dengan tahap dia orang. So macam saya, kalau you kelas belakang ni, saya cakap you punya hasil kalau you dapat macam ni pun is very good, you dapat A lah. Tapi kalau kelas A, you mesti ini you punya standard, so you kena dapat macam ni baru saya boleh bagi you A. So yang penting dia adalah trust your student. Nyatakan satu fakta yang tidak pernah dikongsikan dengan bersama sesiapa. Mungkin saya boleh share satu benda lah, fakta tentang saya. Apa benda? Saya bukan tahu lah. 2, 1. Okey, time up. Dah. Weh, dahsyatnya dia dapat. Dapat color ini. Tapi rasa pelik kat sini. Okey, terima kasih kepada semua guru yang telah menyumbangkan soalan-soalan yang saya cuba jawab sebaik mungkin dalam Ask Me Anything. Dan juga terima kasih untuk semua juga yang sudi menonton Ask Me Anything bersama Cikgu Nur Helmi Abdul Muttalib. Saya sendiri menjawab soalan-soalan tentang PAK 21. Dan jangan lupa tonton lebih banyak sebenarnya lagi video-video dalam siri Ask Me Anything ni dekat bahagian description kat bawah ni, boleh tengok. Dan jangan lupa juga follow laman Facebook Frog Asia Digital Community untuk berkongsi lebih banyak lagi sebenarnya perkongsian amalan-amalan terbaik guru-guru bersama Frog Asia. Okay, jumpa lagi.